تكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini bagi menunaikan salat fardu maghrib berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan kita sambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Ghalib Ahmad Isa hafizahullah ta'ala. Kita masuk kepada tajuk yang berikutnya, iaitulah as-sabru, iaitulah berkenaan dengan sabar. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata sifat yang ke-8 adalah as-sabru, adalah bersabar. Sebelum ni kita terang pada seseorang yang nak menyucikan jiwa dia kepada Allah Ta'ala, maka antaranya adalah dia kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dah terang secara panjang lebar bagaimana syukur yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala
Bagaimana syukur yang dikategorikan syukur yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat yang ke-8 dia kata as-sabru, maka hendaklah adanya sifat apa? Sifat sabar. Dia kata wa yu'arrafu as-sabru, dan diketahui bahawasanya sabar itu, dia kata. Tuan-tuan yang kata sabar ni apa dia? Sabar ni apa dia? Dia kata bi annahu habsan nafsi, iaitulah dia menahan diri dia. Tuan-tuan, yang ni yang dimaksudkan dengan sabar. Dia menahan diri dia daripada apa? Alama asabaha, terhadap apa-apa yang kena kepada dia. Tuan-tuan, apa-apa pun yang kena pada dia, maka dia bersabar. Kena apa ni? Mimma la yulaimuha, iaitulah dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan dia. Tuan-tuan, jadi ini adalah definisi ataupun kita kata pentakrifan sabar. Maknanya apa? Dia tahan diri dia dengan segala musibah yang dikenakan atas dia. Kemudian yang dikenakan atas dia itu adalah la yulaimuha, satu perkara yang tidak sesuai dengan diri dia. Tuan-tuan, maknanya dia bersabar sekalipun tidak kena dengan kehendak diri dia. Tuan-tuan, maka tu yang dimaksudkan dengan sabar. Kemudian sabar ni, tuan-tuan, dia adalah satu amalan yang begitu besar nilaian dia pada sisi Allah Ta'ala. Paling besar. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala dia sebut berkenaan dengan orang yang sabar ni, bila mana dia sabar, Allah Taala beri dia pahala tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dia kata, innama yuwaffas sabiruna lahum ajrun, kata Allah Taala. Adapun orang-orang yang sabar itu diberikan pahala bagi mereka, tuan-tuan, dengan cara yang sempurna. Tuan-tuan, maknanya pahala dia tak dikurangkan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah Taala kata bighairi hisab. Dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia akan mendapatkan pahala yang begitu sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala kata lagi, tuan-tuan, dengan ayat ni cukup dah. Yang mana Allah Taala kata innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dia berserta dengan orang-orang yang sabar, kata Allah Ta'ala. Dan maknanya orang yang sabar ni, dia adalah orang yang begitu hampir, dia orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada lagi dah balasan lain orang yang sabar ni, melainkan hanyalah syurga bagi dia. Dan kata Nabi SAW, yang mana hadis ni dia ada di dalam di dalam riwayat Imam Abi Dawud rahimahullahu taala. Dan kata Nabi SAW, man qala, sesiapa yang berkata raditu billahi rabba, aku telah redha dengan Allah Taala. Dan dia sebut perkara tu, kemudian dia betul-betul menterjemahkan apa yang dia sebut tu. Raditu billahi rabba, aku redha Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan kepada aku. Kemudian dia kata wa raditu, dan aku redha Muhammad itu nabiyyan wa rasulah, dan aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan juga rasul aku. Kemudian bila mana dia kata
agama Islam ini adalah agama aku redha. Dan maka kata Nabi SAW, maka bagi mereka yang sebut perkara ni, bagi mereka adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan tengok, orang yang redha dengan segala ketentuan Allah taala, kemudian dia bersabar dengan segala apa yang diberikan oleh Allah taala, maka Nabi SAW kata, bagi mereka tu tak ada benda lain dah, melainkan apa? Syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sabar ni, kemudian dia redha dengan ketentuan Allah taala, Allah taala akan merehatkan seluruh tubuh badan dia. Dan ni rahsia untuk seseorang itu dia boleh hidup tenang. Tuan-tuan, dia kena sabar dalam apapun juga keadaan, terutamanya ketika dia diuji dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kehendak dia. Tuan-tuan, maka dia bersabar pada waktu tu. Tuan-tuan, maka orang yang redha, orang yang sabar direhatkan oleh Allah Ta'ala. Kerana tu Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, siapa-siapa dia di antara hamba aku ni, kata Allah, bila mana dia sabar, kemudian dia redha dengan ketentuan-ketentuan aku, kata Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala buat apa dekat orang yang macam ni? Dua. Yang pertama, Allah menenangkan hati dia. Dan yang pertama, bila dia redha, kemudian dia sabar dengan ketentuan Allah Ta'ala, hati dia akan ditenangkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kata Allah Ta'ala, tubuh badannya akan aku rehatkan, kata Allah Ta'ala. Dan dia akan rehat, maknanya apa? Tenang. Kemudian dia tak stres. Kenapa? Kerana dia sabar. Dan juga dia boleh terima dengan segala ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cumanya kita nak dapat sabar ni macam mana? Tuan-tuan, kita nak dapat sifat redha ni macam mana? Tuan-tuan, tak ada jalan lain lagi dah. Kita dah sebut sebelum ni, kalau kita nak capai kebaikan di dalam perhubungan dengan Allah Ta'ala, dan kita nakkan kebaikan di dalam agama ni, dia kena mujahadah. Dan dia kena bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kata Nabi SAW, dua benda. Dan Nabi sebut, innamal ilmu bita'allum. Bila mana kamu nak dapatkan ilmu, jalan ilmu adalah belajar, kata Nabi. Dan dia tak ada jalan lain dah. Nak dapatkan ilmu ni adalah dengan cara dia belajar. Dan dia kena pi kepada guru. Dia kena menadah kepada guru. Dia kena meneroka benda-benda baru. Tuan-tuan, barulah dia boleh ilmu, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi sebut, innamal hilmu. Adapun sifat penyabar itu, kata Nabi. Tengok, tuan-tuan, nak dapat sifat sabar ni dengan apa? Bitahallum. Hendaklah kamu belajar sifat sabar. Dan juga hendaklah kamu berlatih untuk jadi orang yang penyabar. Jadi dia kena belajar. Dia kena belajar. Kemudian dia kena apa? Kena usaha untuk jadi seorang yang sabar. Macam mana nak sabar? Dia kena redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu hari ada satu orang nama dia Ahnaf bin Qais, rahimahullah taala. Tuan-tuan, orang pelik kepada Ahnaf bin Qais ni. Orang pelik dengan dia. Pasal apa orang rasa pelik dengan dia? Kerana dia ni orang yang terlalu banyak sabar. Dan dia ni adalah orang yang
selalu redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi orang tanya dengan Ahnaf bin Qais, wahai Ahnaf, kamu belajar sifat sabar ni daripada siapa? Dan Ahnaf bin Qais pun kata, aku belajar sifat sabar ni adalah daripada Qais bin Asim rahimahullahu ta'ala. Dan lalu Ahnaf cerita bagaimana kesabaran bin Asim ini, Qais bin Asim ini. Dan Ahnaf dia cerita, dia kata apa? Dia kata guru aku ni, Qais ni, satu hari anak dia tengah bermain-main dekat pangkuan dia, anak kecil. Dan anak kecil ni tengah duk main-main di pangkuan dia. Tiba-tiba dia kata, pembantu ataupun pekerja kepada Qais, dia bawa ayak panas. Bila sampai kepada Qais, dengan tak semena-mena ayak panas itu telah pun tercurah ke atas anak kecil dia. Tuan-tuan, menyebabkan apa? Tercurah ayak panas. Tuan-tuan, budak kecil mana dia tahan? Budak-budak kecil ni kadang-kadang dia jatuh sikit pun kecederaan dia berat. Tuan-tuan, kepala dia kena pada dinding pun dah tak tahan. Budak-budak, tuan-tuan ni kan pula kena ayak panas. Tuan-tuan, apa berlaku? Anak dia mati. Tuan-tuan, mati. Bila anak dia mati, maka si khodam ini, pekerja ini, dia dok berasa bersalah sangat-sangat dan dia berasa takut yang amat. Tuan-tuan, tapi kata Ahnaf, aku melihat akhlak Qais bin Asim ni luar biasa. Dia kata, tuan-tuan, bila anak dia mati, apa yang dia kata? Tak apa. Dia kata, kamu jangan takut, kamu jangan risau apa-apa. Malah kata Ahnaf, pada waktu itu Qais memerintahkan kepada pekerja dia supaya menyebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang, kepada Allah Ta'ala jualah kita akan dikembalikan. Tuan-tuan, tengok macam mana Ahnaf dia belajar sifat sabar ni daripada orang yang mempunyai sifat sabar yang begitu luar biasa. Tuan-tuan, biasanya orang yang sabar, orang yang boleh redha dengan ketentuan Allah adalah orang yang Allah Ta'ala redha kepada dia. Tuan-tuan, ni disebut oleh Maimun bin Mahran rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Maimun bin Mahran, tidaklah seseorang itu dia boleh sabar, tidaklah seseorang itu dia boleh redha dengan ketentuan Allah, melainkan bila mana dia sendiri adalah orang yang mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Masya Allah, mudah-mudahan kita tergolonglah dalam golongan orang-orang yang Allah redha kepada kita. Tuan-tuan, tengok apa kata Imam Maimun bin Mahran. Orang ni takkan boleh redha melainkan bila mana dia adalah orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka dia boleh redha dengan segala ketentuan, dia boleh sabar di atas segala ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tapi dekat sini bukan bermaksud kita tak boleh teriak. Tuan-tuan, bukanlah makna kata kita tak boleh menangis terhadap apa yang diuji oleh Allah Ta'ala atas kita. Tuan-tuan, ingat tak bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana dia kematian anak lelaki dia yang bernama Ibrahim. Tuan-tuan, Nabi ada anak lelaki nama dia Ibrahim, tapi anak ni diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, masa Nabi nak kebumikan anak dia Ibrahim, Nabi menangis. Nabi teriak. Tuan-tuan, bila Nabi menangis, Nabi teriak ni,
Maka sahabat tanya dengan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bakaita?" Kamu menangis ya Rasulullah. Dan tuan, apa kata Nabi SAW? Nabi kata, "Hazihir rahmah." Tangisan ini adalah tangisan rahmat Allah Ta'ala. Yang mana setiap manusia dia ada jiwa penyayang, kata Nabi. Maka kerana itu tangisan ni adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan jadi perbuatan Nabi ni nak abak pada kita. Bukan makna kata bila kita kena apa-apa tak boleh nangis. Bukan makna kata kita tak boleh luahkan kepada orang. Bukan. Tetapi hati kita tetap bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana Urwah ibn Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wa arda. Dan Urwah bin Zubair ni siapa dia? Urwah bin Zubair ni dia adalah anak daripada pasangan Zubair bin Awam dan juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu wa arda. Dan masya-Allah, Urwah ni dia daripada kecil lagi dia duduk dengan siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Dia belajar daripada Aisyah macam-macam ilmu. Dia belajar fiqh daripada Aisyah. Dia belajar Quran daripada Aisyah. Dia belajar faraid daripada Aisyah. Dia belajar adab daripada Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Dan jadi Urwah bin Zubair ni hebat. Sehingga kan ada 7 fuqaha dekat Madinah, salah seorang adalah Urwah ibn Zubair. Dan boleh dikatakan banyak masalah-masalah agama mereka akan rujuk kepada Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu wa arda. Dan tuan tengok bagaimana satu orang yang sabar dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dan tuan satu hari Urwah bin Zubair ni dia mengembara. Dan dia pergi mengembara. Bila dia pergi mengembara, di tengah-tengah jalan, tiba-tiba kaki sakit. Kaki sakit. Dan dalam riwayat kata sakit tu bukan sakit orat. Kalau sakit orat, picit-picit lega. Dan yang ni sakit, dia macam luka. Dan luka tu koi lama, dia koi kritikal, dia koi memburuk lagi. Sehingga kenapa merosakkan kaki Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu wa arda. Dan jadi Urwah ibn Zubair dibawa kepada tabib, kepada orang yang pandai di dalam bab perubatan. Dan jadi tabib ni pun tengok kaki Urwah. Dia tengok-tengok, dia kata apa? Dia kata, "Wahai Urwah, tak boleh buat apa dah. Kaki ni kena kerat," dia kata. Tuan-tuan, jadi kerat kaki ni jangan minum manis-manis. Jangan minum manis-manis. Tuan-tuan, kesihatan ni nikmat daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan jangan buat main-main. Kesihatan ada dibincangkan oleh ulama. Ianya adalah nikmat dari Allah. Dan kesihatan itu hendaklah dijaga. Tuan-tuan, ni yang kita yang kita selalu terlepas pandang ni. Kita duk ingat kita kena sembahyang saja. Kita duk ingat kita kena buat amalan-amalan ibadat saja. Tuan-tuan, kesihatan ni kena jaga sama. Pasal apa? Dia adalah nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullah wa ta'ala, dia pernah rasa kecewa. Tuan-tuan, Imam Syafi'i pernah rasa kecewa. Dia kecewa tentang apa? Kata Imam Syafi'i, kenapa ilmu perubatan dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala? Tuan-tuan, ni satu kekecewaan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa ilmu perubatan dikuasai oleh orang-orang yang bukan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala? Dan pasal apa Imam Syafi'i dia duk berasa kecewa sangat ni? Tuan-tuan,
Imam Syafi'i kata, kerana nikmat yang paling besar sekali adalah kesihatan. Kerana dengan kesihatan ini manusia dapat beribadah dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nikmat tak? Kalau kita sihat, lepas tu ibadat kita ni masya-Allah. Nah, kalau pi Mekah tu Allah, setakat sofa Marwah tu jangan kata 7 kali. 70 kali pun tak apa kan. No? Dia jadi nikmat. Bila semayang kita boleh berdiri lama-lama. Masya-Allah, ni satu nikmat dari Allah Taala. Dan kita boleh naik ke masjid. Kita boleh pi masjid. Dan masya-Allah, yang ni adalah satu nikmat. Dan orang yang sehat, Nabi kata apa? Aqluhus salim, maka dia punya akal dia sejahtera, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memanglah kalau kita sehat ni, otak kita pun dia jadi bagus, dia boleh fikir dengan elok. Tapi kalau tak sehat, tuan-tuan, kalau tak sehat, nah, tu imam, kita ambil sembahyang je lah. Pasal apa? Kita duduk biasa pergi masjid kan. Nah, contohlah tu imam dia sembahyang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dia pun baca surah. Cuma surah tu dia tak baca lah surah lazim. Mungkin dia ambil juzuk 13 misalnya. Mathalul jannati allati mu'idal muttaqun. Tuan-tuan, tu imam baca bukan panjang satu muka. Tu imam baca cuma 3-4 baris ya. Kan? Tapi oleh kerana pertama jarang baca Quran satu. Yang keduanya kerana tak sihat sama. Tuan-tuan, bila dia duk dengar tu imam pederas, masalul jannati allati wa'idal muttaqun, pirah dia kata. pirah dia kata. Hari ni letih dia kata. Padahal tu imam tu baca cuma 3-4 baris ya. Dia duk kira. Habis habis. Padahal kita ni dalam sembahyang, tuan-tuan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah kata apa? Orang yang baca Quran di dalam sembahyang dia, pahala bukan lagi satu huruf itu 10, tetapi mengandungi berapa? 137 darjat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu beli satu Quran apa ni? Beli satu Quran qiyam tu kan. Beli Quran qiyam tu, kalau kita tahajud tengah malam, tengok Quran, baca bagi panjang-panjang, seorang tak apa lah. Kalau berjemaah jangan. Pasal apa? Kerana ada geng-geng yang pipi tadi ni. Jadi jangan. Seorang-seorang tak apa. Baca Quran dalam tengah berdiri, dalam pada kita sembahyang. Pasal apa? Dan Sayyidina Ali kata, pada waktu itu darjatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi tengok, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu ardah, tadi kita cerita. Dan bila mana tabib periksa kaki dia, kemudian tabib kata apa? Tabib kata, yang ni wahai Urwah, kita kena kerat kaki, kita kena buang kaki ni. Tuan-tuan, maka Urwah ibn Zubair ni bila dengar tu tak apa, dia kata, kalau macam tu buang pi lah. Nah, nanti bahaya pula. Tuan-tuan, nyawa satu benda yang kena jaga. Dia di antara perkara yang wajib jaga ni, kita punya nyawa kita. Tuan-tuan, jadi Urwah bin Zubair kata tak apalah, kalau nak buang kaki ni buang pi lah. Tuan-tuan, maka tabib kata, sebelum kita nak buang kaki ni, kita akan terlebih dahulu bius kaki ni. Tengok dah canggih masa tu. Kan adalah dia punya ubat dia, macam orang khatan, orang dulu-dulu kan. Cara nak kebaskan badan, cara nak kebaskan badan ni macam mana? Dia kena rendam dalam air sungai. Pagi-pagi tu biar dia sejuk ketat, kemudian baru naik, bawa main batang pisang, kap sekali. Tak rasa apa. Adalah dia punya bacaan dia. Masya Allah. Hari ni tak ada. Kan? Hari ni budak-budak laser lah ni. Zaman laser lah ni.
Tuan-tuan, baik. Jadi kata Urwah bin Zubair, macam mana pada tabib ni? Kata Urwah bin Zubair, tak apa. Dia kata, tak perlu kamu berikan ubat apa-apa. Kamu potong ya, kamu buang Kerana ketika mana kamu potong kaki ni, aku nak dalam keadaan aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, yang kita nak sebut dekat sini bukan zikir tu, tetapi yang kita nak sebut di sini bagaimana sifat redha dan juga sifat sabar yang ada pada Urwah ibnu Zubair radhiyallahu anhu wa arda. Dan kerana tu ulama sebut orang ni dia tak boleh redha, dia tak boleh sabar, melainkan apabila dia telah mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kita belajarlah untuk jadi orang yang sabar dan juga ridha. Maka dia kata lagi, maka sabar itu dia menahan diri dia dengan apa-apa yang kena kepadanya dan perkara itu tak disukai olehnya. Dan maka dia bersabar, dia tahan diri dia. Ridha bi taqdiril mulkil mukhtar. Dia redha dengan segala ketentuan Allah Ta'ala min ghairi inzi'ash, tanpa dia berasa susah hati, tanpa dia berasa gusar, tanpa dia berasa sempit dada. Dan dia terus dengan sabar dia dan juga dia redha dengan segala ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka tu yang dimaksudkan dengan apa? Dengan kesabaran ini. Maka dia kata, fal muslimu yajibu alaihi ay yu'mina bi anna ma yajri fi hadzal kaun huwa bi qada'illahi wa qadarihi. Dan tengok dia kata apa? Setiap orang Muslim itu wajib kepadanya. Tanda wajib. Wajib apa dia? Beriman dengan apa dia? Dengan segala daripada ketentuan dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap daripada kita kena apa dia? Kena beriman. Nak kena percaya dengan segala ketetapan dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu disebut oleh ulama, disebut juga oleh Maimun bin Mahran rahimahullahu taala. Siapa-siapa kata Maimun bin Mahran yang dia tidak boleh sabar dan dia tidak redha dengan ketentuan Allah, maka orang yang macam ni kebodohan dia tidak boleh diubat lagi dah. Dan orang ni kata Maimun bin Mahran adalah orang yang kebodohan dia tak boleh diubat lagi dah. Bila mana dia tidak redha dengan ketentuan dan ketetapan Allah Ta'ala. Dan pasal apa Maimun bin Mahran ni kata orang yang tak redha ni dia tak cerdik. Dan maknanya dia tak sedar diri. Dia sedang duduk di atas muka bumi Allah Ta'ala. Dan siapa-siapa yang duduk atas muka bumi Allah, maka dia pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Dan yang ni satu kenyataan yang perlu kita terima. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata apa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka, kata Allah, mereka hanya ditinggalkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan mereka berkata, amanna, kami dah beriman kepada Allah Ta'ala, wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Ta'ala. Dan sebab itu ulama sebut dalam dalam kitab ni, pengarang kitab ni dia sebut sabar ni, tuan-tuan, dia adalah perkara yang sangat besar pada sisi Allah. Pasal apa? Tuan-tuan, dengan dia sabar itulah dia redha. Dengan dia sabar itulah dia menahan diri dia daripada segala perkara yang
tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kedudukan orang sabar ni, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dia kata, fama alaihi hina idzin illa at-taslimu lillah li'annahu al-fa'ilul mukhtar. Maka kata pengarang kitab ni, pada ketika itu orang Muslim hendaklah dia menyerahkan kehidupan dia kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah lah yang memilih dan Allah lah yang memperlakukan segala-galanya. Dan semuanya adalah di dalam ketentuan Allah Ta'ala. Dan jadi kerja kita apa dia? Taslim. Kita kena serah diri pada Allah Ta'ala. Dan sebab itu, apa ni, bila kita bincang berkenaan Islam, Islam tu apa dia? Dan ni ada dalam kitab Tauhid ni. Islam tu apa dia? Tuan-tuan, Islam ni maksud dia adalah al-istislam. Islam itu adalah penyerahan diri. Nampak? Islam tu apa dia? Al-istislam. Kita menyerah diri. Itu makna Islam. Kemudian dilanjutkan lagi, bila dah serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inqiyad, dan dia terikat dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, baru betul dia jadi seorang Muslim. Tuan-tuan, baru betul dia jadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu pun ramai. Tu pun ramai. Dia pi umrah, dia pi haji. Tuan-tuan tengok, kita kalau pi sana kita kata apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami menerima jemputan Engkau. Kami pi menjawab segala panggilan Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, apa maksud dia tu? Adakah Allah Ta'ala jemput kita pi Mekah? Bukan dia. Tuan-tuan, bukan makna kata Allah Subhanahu wa taala jemput kita pi Mekah maka kita pun pi. Tuan-tuan, bukan tu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dia sebut, ibadat umrah, ibadat haji, ianya adalah ibadat nak menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, dia penyempurna kepada rukun Islam. Maknanya apa? Sempurna dia menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tu yang kadang-kadang minta maaf. Tuan-tuan, tak jadi apa kita? Tak jadi apa? Sentuh Kaabah ni berebut. Tuan-tuan, sentuh Kaabah ni berebut. Sanggup bayar. Nak cium apa ni Hajarul Aswad tu. Tiba-tiba kan ada orang main kat kita. Haji, hajar. Hajar Aswad, Hajar Aswad. Kita duk ingat dia nak tolong kita. Kita duk ingat malaikat mana kan? Kita biasa macam tu. Kita duk ingat malaikat mana yang nak tolong kita ni. Boleh cium Hajar Aswad. Hajar, haji, 200. Kena. Mana? Kan? 200. Lepas tu minta korang lah. Mahal. Takkan 200. Tak apa. 150 pun mahal, tak boleh. Tuan-tuan, negotiate lagi depan Baitullah. Orang nak buat apa? Ibadat ni. Tuan-tuan, tak jadi apa? Dia sentuh Kaabah lah. Dia berebut-rebut macam-macam. Kita berebut nak tabarruk, tak apalah. Tabarruk itu diperbolehkan, boleh. Tuan-tuan, tapi cuba kita fikir balik semula. Kita balik, adakah berbaloi, tuan-tuan? Adakah kita telah memenuhi tuntutan-tuntutan daripada ibadat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau semata-mata kita hanya mengambil keberkatan sahaja daripada perkara-perkara tersebut? Tuan-tuan, maka dia kena, tuan-tuan, sebab itu dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala,
Tuan-tuan, kitab ni kita baca dekat Masjid Darga, kita baca. Tuan-tuan, dia adalah hakikat kepada tasawuf, hakikat kepada sesuatu amalan yang kita buat pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kata ulama, Tok Pulau Manis rahimahullah ta'ala kata, ada orang yang dia beribadah kerana apa? Kerana dia nampak kelebihan. Yang dia nampak adalah pahala. Tuan-tuan, yang ni adalah golongan rendah dalam beramal pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi itu golongan tinggi lagu mana? Bagaimana ibadat orang-orang yang istimewa di sisi Allah Ta'ala? Bila mana mereka beribadah, mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu betul. Saya pernah dengar satu ceramah, bagus. Dia cakap tu bagus. Selama 12 hari kita pergi umrah, kan? Kita semayang berjemaah full, tapi 12 hari je. Balik tempat asal yang kita memang duduk situ, ataupun masjid sebelah rumah, dia tak pandang. Seolah-olah macam apa, Tuhan tu hanya sekadar ada di Mekah saja. Tak ada apa ni. Padahal akidah kita, Allah mawjud bila makan. Allah itu dia ada tanpa berhajat kepada tempat. Ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi mudah-mudahan ibadat yang kita lakukan itu ubudiyah. Ianya adalah kerana kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kata Islam, dia kena apa? Menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengarang kitab ni kata lagi, wa yasbiru ala kulli halin tamurru bihi, dan hendaklah dia bersabar dengan segala perkara yang dia lalui, kata pengarang kitab ni. Tuan-tuan, apa-apa yang dia lalui, apa-apa yang kena atas diri dia, maka dia sabar. Tuan-tuan, ulama kata untuk kita sabar ni dia kena banyak ingat. Tu dia. Tuan-tuan, dia kena banyak ingat. Ingat macam mana? Tuan-tuan, bila dia diuji, bila mana dia kena musibah, kena ingat balik. Kita hidup atas dunia pasti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, yang kita sedang berada sekarang ni, tuan-tuan, perasaan yang tengah ada kat kita sekarang ni, apa yang berlaku pada kita sekarang ni, tuan-tuan, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata pengarang kitab ni, sabar dengan apa yang kamu lalui. Itu dia kata. Baik. Kemudian dia kata lagi, walis sabri salathu maratib, dan sabar itu 3 dia punya martabat dia. Tuan-tuan, yang ni kita akan terang nanti satu persatu. Yang pertama, as-sabru anil maksiyah. Hendaklah dia bersabar dengan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ni yang pertama. As-saniyatu, kemudian yang kedua, as-sabru ala ta'at, dan hendaklah dia bersabar ketika mana melakukan taat kepada Allah Ta'ala. 2. Ats-tsalisatu, dan yang ketiga, as-sabru 'alal bala, dan dia bersabar ketika mana diturunkan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ni kita akan terangkan satu persatu. Apa dia sabar atas maksiat, apa dia sabar atas taat, kemudian apa dia sabar di atas cubaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita akan jadilah orang-orang yang apa dah sabirin, iaitulah orang-orang yang sabar. Maka orang yang sabar tadi kita sebut tinggi kedudukan dia pada sisi Allah Ta'ala. Pasal apa? Orang sabar ni dia banyak diam. Ni dia tuan-tuan. Orang sabar ni dia banyak diam, dia redha, dan dia hanya melalui sahaja jalan yang dia tempuh, yang dicoba pada dia terus berjalan dan dia sabar. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar ni tak ada apa dah, dia akan dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan dapat duit banyak,
Dia bukannya dapat kehidupan apa dak, dia dapat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia jadi orang yang sabar itu tadi. Dan nanti kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أعلم.